Alhamdulillahil karimil wahhab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Al-Ghafurut Tawwab. Yang Maha memberi ampun dan menerima taubat. Rabbil arbabi wa musabbibil asbab. Tuhan kepada seluruh makhluk yang telah meletakkan sebab-sebab. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah minhul mubtada wa ilaihil ma'ab. Saya naik saksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, telah datang daripada Allah segala permulaan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala segala makhluknya. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana al-mujtaba al-mustafa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Nabi yang terpilih, nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imamut tawwabin. Penghulu kepada semua orang yang bertaubat. Wa sayyidul mustaghfirin. Penghulu kepada orang-orang yang beristighfar. Wa akramul khalaiqi 'ala Allah rabbil alamin. Dan makhluk yang termulia di antara seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Allahumma ya Tawwab, salli wa sallim ala khairit tawwabin sayyidil ahbab. Wahai Allah yang maha menerima taubat, anugerahkanlah limpah rahmat-Mu kepada penghulu semua manusia di dalam bertaubat. Wa ala alihi wa sahbihi khairi alin wa ashab. Dan juga kepada seluruh ahli keluarga beliau dan juga sahabat beliau yang merupakan keluarga dan sahabat yang terbaik. Wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Dan juga kepada keturunan-keturunan beliau daripada para anbiya dan juga para rasul. Wa alihim wa ashabihim wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Demikian kepada keluarga-keluarga para rasul, sahabat-sahabat para rasul dan pengikut-mengikut para rasul. Wa alaina ma'ahum wa fihim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua bersama dengan mereka. Wa 'alal mutaqaddimin fi hadzal masjid khassa wa fi hadhihi al-baldah min arbabil iman wal yaqin. Dan menghimpunkan kita bersama dengan orang-orang yang mendahului kita di negeri ini, di tempat ini, di masjid ini daripada mereka orang-orang yang saleh. Salatan wa salaman daimaini fi kulli hin. Salawat dan salam yang berterusan di setiap saat dan setiap masa. Bidawami mulkika ya Rabbal alamin. Selama kekalnya kerajaan-Mu wahai Tuhan semesta alam. Adada ma fi ilmika ya man ahata bi kulli syai'in ilma. Sebanyak jumlah bilangan pengetahuan ilmu-Mu wahai Allah yang tidak ada seorang pun dapat menghitung luasnya ilmu Allah. Wa nas'aluka an tarhamana fi jam'ina hadha. Kami merayu kepadamu ya Allah agar supaya Engkau rahmati kami dalam perkumpulan kami ini. Wa an taftah lana bab at-taubah al-khalisah as-sadiqah an-nasuh. Kami merayu kepadamu agar supaya Engkau bukakan untuk kami pintu-pintu taubat untuk kembali kepada Engkau dan bertaubat dengan taubat yang benar. Fa anta alladhi qulta an nafsika fi kitabik wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'ani sayyi'at. Engkaulah juga yang berfirman di dalam kitab-Mu yang Engkau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka pintu taubat dan menerima taubat serta memaafkan banyak daripada perbuatan silap hambanya. ولقد كان من تكرمك وإفضالك أن شرعت التوبة لعبادك ودعوتهم إليها. Bahagian daripada kurniaan-Mu kepada kami dengan Engkau mensyariatkan kepada kami akan taubat agar supaya kami dapat bertaubat dengan syariat yang telah Engkau perintahkan kami. وأنت الغني عنهم وهم الفقراء إليك. Engkau maha kaya dan tidak memerlukan kepada sesiapapun. Mereka makhluk-makhluk itulah yang memerlukan kepadamu. ومن تفضلك أن تفرح بتوبة التائب منهم لتسلمهم من العذاب. Dan merupakan juga kurniaan-Mu kepada kami, yaitu Engkau gembira dengan kami bila mana hamba-Mu bertaubat kepada
kepada engkau untuk engkau ampunkan dan terima taubatnya. وتفتح له أبواب العطاء والمواهب الكبيرة وأنت الكريم الوهاب. Engkau membuka untuk mereka, wahai Allah, pemberian-pemberian yang besar kepada mereka yang bertaubat. Sesungguhnya engkau maha pemurah dan maha pemberi. فسبحانك ما أعظمك من رب كريم. Maha suci engkau, wahai Allah, sungguh engkau adalah Tuhan yang maha pemurah. وإله متفضل عظيم. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mencurahkan rahmat dan juga nikmat yang besar kepada kami. وملك جواد رحيم. Engkau adalah Maha Raja yang Maha Agung dan Maha Pemurah. وقد صور نبيك عظم هذا الفضل منك في موضوع التوبة فقال: Nabi-Mu telah menyatakan dan menggambarkan kepada kami tentang bagaimana kemurahan dan sifat pemurahan-Mu dalam masalah taubat. Di dalam sabdanya beliau bersabda, إن الله فتح باب التوبة عرضه 70 عاما لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu taubat selama 70 tahun dan tidak akan ditutup pintu itu sampai matahari terbit daripada sebelah barat. ولقد فرح نبي الله لأمته بفتح باب التوبة. Sungguh Nabi-Mu dan umatnya gembira dengan dibukakannya pintu taubat kepadamu, wahai Allah. وروى ابن عباس أنه سأله كفار قريش بمكة أن يصبح لهم جبل الصفا ذهبا فيتبعوه. Maka Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud yang pernah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas yang pernah ditanya bahwasanya untuk dijadikan gunung atau padang pasir di Mekah untuk diberikan kepadanya supaya mengikuti kepada mereka orang-orang Quraisy. فدعا النبي ربه. Maka Nabi SAW berdoa kepada Tuhannya. قال فأتاني جبريل. Jibril datang kepadaku. وقال إن ربك يقرئك السلام. Sesungguhnya Tuhanmu telah menyampaikan salam kepadamu. ويقول لك إن شئت أن أصبح لهم جبل الصفا ذهبا فمن كفر منهم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت أن أفتح لهم باب الرحمة والتوبة قال بل باب التوبة والرحمة. Maka kata malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah, bila mana engkau mahu wahai Rasulullah Muhammad untuk dijadikan gunung daripada Safa itu untuk dijadikan sebagai emas, diberikan kepada mereka orang-orang Quraisy yang kalau mereka kufur dengan nikmat itu Allah akan menghukum kepada mereka, ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, yaitu mereka orang-orang yang kufar tadi, dibukakan pintu taubat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang kamu pilih? Nabi memilih agar supaya diberikan pintu taubat dan rahmat kepada mereka. Rawahu Tabrani bisanad sahih. Di dalam Imam Tabrani meriwayatkan dalam sanadnya yang sahih. Wa rawahu al-Hakim fil Mustadrak. Dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Wa qala bisanadin sahihin ala rijali ala syarti Muslim. Dan sanadnya itu adalah sahih menurut syaratnya Imam Muslim. Wa aqarrahu adh-Dhahabi ala dhalik. Dan dibenarkan oleh Imam Adz-Dzahabi sanad itu. Fa kana ikhtiyaru nabiyyina li fathi bab ar-rahmati wat-taubah. Maka yang menjadi pilihan oleh Nabi SAW untuk mereka umatnya adalah dibukanya pintu taubat. Lima alima annahu al-anfa'u lana wal-awsa' lana. Karena di dalam dibukanya pintu taubat adalah lebih mendatangkan manfaat kepada kita dan mendatangkan kebaikan untuk kita. Wa khafa an yu'ajjal al-'adhabu 'ala al-kuffari min Quraisy fayamutuna 'ala al-kufr. Dan beliau Nabi enggan untuk dipercepat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sehingga mereka akan dihukum karena kekufurannya. Nabi enggan untuk itu terjadi. Fakana ba'da dhalika an dakhalu ba'da al-fath khususan wa min ba'di sulh al-Hudaybiyah fil Islam afwaja. Maka dengan kecenderungan Nabi, kesabaran Nabi, maka
dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai daripada mereka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah setelah husul perdamaian Hudaybiyah dan setelah dibukakannya atau ditaklukkannya kota Mekah ke tangan Rasulullah, ramai daripada mereka yang memeluk kepada agama Islam. أيها الجمع الكريم المبارك Wahai sekalian semua yang hadir yang dimuliakan dan mendapatkan berkah dari Allah. إن توبة الله على عباده تنزل من الله وعطف. Sesungguhnya taubat seseorang hamba kepada Allah itu adalah rahmat daripada Allah kepada hamba tersebut untuk bertaubat. ورحمة ولطف. Ianya adalah merupakan rahmat dan kelembutan dari Allah kepada hamba itu. فهو الغني عن عباده ومع ذلك فتح لهم باب التوبة ووعد الصادق فيها أن يبدل سيئته حسنة. Walaupun Allah tidak memerlukan kepada hambanya apapun juga, akan tetapi menganugerahkan agar supaya hambanya itu kembali bertaubat akan kesilapan yang dilakukan, bahkan akan digantikan dosa yang diampunkan itu dengan kebaikan oleh Allah. ولم يكتفي بمجرد شرعها لعباده بل فرضها عليهم. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan taubat itu sebagai syariat, akan tetapi difardukan untuk hambanya bertaubat kepada Allah. وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, bertaubatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kamu akan menjadi orang yang berjaya. فليس يستغني عن التوبة أحد من المؤمنين. Tak seorang pun daripada orang yang beriman yang tidak perlu kepada taubat. ولو كان من المعصومين من مثل الأنبياء خير الخلق صلوات الله وسلامه عليهم. Walaupun orang itu adalah daripada golongan orang yang tidak pernah berbuat salah daripada golongan para anbiya dan juga para rasul. فضلا عمن دونهم من الأكابر من الصديقين والمقربين. Apatah lagi daripada mereka yang darjatnya di bawah para anbiya dan rasul daripada mereka golongan orang-orang siddiqin. فكيف من دونهم من عموم المؤمنين. Apatah lagi yang tidak sampai kepada peringkat siddiqin daripada awam-awam orang-orang yang beriman. كيف لا يستغني عن التوبة أحد. Bagaimana seseorang itu tidak boleh, tidak mesti untuk bertaubat kepada Allah. هذا راجع إلى معرفة عظمة الإله الواحد الأحد. Jawabannya adalah kembali kepada ma'rifat dan kepengetahuan seseorang itu tentang kedudukan Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Esa. فإن من في السماوات ومن في الأرض من المؤمنين والعابدين والصالحين خلقه وعبيده أصلهم عدم. Sesungguhnya semua yang ada di langit, yang ada di bumi daripada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya asalnya adalah daripada ketiadaan. ومهما عبدوه وأطاعوه جل جلاله فلن يقدر أحد منهم أن يقوم بحقه وكل الطاعة والعبادة من جملة فضله. Kalaupun sepanjang hidupnya mereka beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum cukup untuk menempatkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Agung, karena ibadah dan taat seseorang itu adalah pemberian juga dari Allah kepadanya. وقد جاء في الحديث أن من أصناف الملائكة في السماوات ملائكة أحدهم منذ خلقه الله وهو قائم في الصلاة إلى أن تقوم الساعة والآخر راكع إلى أن تقوم الساعة والثالث ساجد إلى أن تقوم الساعة. Di antara sekian ramai daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan para malaikat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bermula daripada dicipta sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang dicipta bermula daripada dicipta rukuk sampai hari kiamat. Di antara mereka juga ada yang dicipta daripada mula awal dicipta sujud sampai kepada hari kiamat. فإذا كان يوم القيامة قاموا فقالوا يا سبحانك يا ربنا ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. Sehingga bila mana hari kiamat sudah terjadi dan mereka bangkit daripada ibadahnya, mereka serentak mengatakan kepada
kepada Allah, wahai Tuhan kami, sungguh kami belum lengkap menyembah kepadamu, kami belum sempurna di dalam taat kepadamu, belum lagi memberikan yang terbaik dalam sembahan kami kepadamu. ولقد كان سيد التوابين أطهر الخلق أجمعين. Sesungguhnya penghulu kita daripada golongan orang-orang yang bertaubat, yaitu Nabi Muhammad, adalah merupakan orang-orang yang paling baik di antara seluruh makhluk Allah, وأنقاهم وأشرفهم yang paling bersih dan paling mulia, لأنه أعظمهم وأعرفهم. karena beliau itu adalah orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. وكل يتوب إلى الله على قدر معرفته بالله. Masing-masing akan bertaubat kepada Allah bergantung sejauh mana kenalnya orang itu kepada Allah. ولا أعرف في الخلق بالله من سيدنا النبي محمد بن عبد الله. Tidak ada makhluk dimanapun juga yang lebih kenal kepada Allah melebihi daripada kenalnya Nabi Muhammad terhadap Allah. فقد كانت توبته أعظم التوبات. Maka dengan demikian taubatnya lah adalah merupakan taubat yang terbaik dan teragung. وبهذا نعرف منازل التوبة واختلاف مراتبها. Dengan demikian kita dapat mengenali tahapan dan peringkat kedudukan orang-orang yang bertaubat bergantung pada orangnya. فبينما يتوب الكافر من الكفر إلى الإسلام نجد المسلم يتوب الفاسق يتوب من كبائر الذنوب ويرجع عنها. Dan kita melihat di situ golongan bahagian daripada taubat adanya orang-orang kafir yang bertaubat kepada Allah dengan memeluk kepada agama Islam. Adanya orang juga yang mereka orang yang fasik di dalam agama yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat daripada perbuatan fasiknya. وبينما نجد أضعف المؤمنين إيمانا يتوب من الكبائر نجد من هو أقوى منه إيمانا يتوب من صغائر الذنوب. Kita melihat adanya orang-orang beriman yang imannya lemah bertaubat kepada Allah disebabkan dosa-dosanya yang besar. Di situ juga ada golongan orang-orang yang beriman yang lebih kuat imannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya yang kecil. وبينما نجد توبة هؤلاء من صغائر الذنوب نجد من أهل اليقين فوقهم من يتوب عن المكروهات والشبهات. Di mana kita juga melihat mereka orang-orang yang lebih sempurna imannya bertaubat karena dosa-dosanya yang kecil. Kita melihat golongan yang lebih tinggi daripada orang-orang ahli yaqin yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan makruhnya. وبينما يتوب هؤلاء من المكروهات نجد من فوقهم ممن هم أعرف بالله وأقوى إيمانا يتوبون من كل غفلة عن الله غفلها القلب عن ربه في أي ساعة. Kita juga melihat mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya yang kecil akan didapati golongan orang-orang yang lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertaubat karena perbuatan-perbuatan yang makruh. Ada pula golongan orang yang lebih tinggi daripada mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan kelalaiannya daripada Allah Subhanahu wa taala karena kenalnya mereka kepada Allah. ومن هنا قالوا بعض حسنات الأبرار سيئات عند المقربين. Oleh sebab itu dikatakan bahwasanya golongan orang-orang abrar bila mana berbuat baik, perbuatan baik bagi golongan ini akan dianggap tidak baik bagi golongan yang lebih tinggi yang namanya muqarrabin. وبذلك قال الإمام الجنيد بن محمد إنه بقي يستغفر سنين طويلة من كلمة تكلم بها. Oleh sebab itu kita mendengar dalam kisah bahwasanya Imam Junaid ibn Muhammad bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun karena satu kalimat yang diucapkan. فقالوا وما هي الكلمة؟ قال قلت الحمد لله لكن في غير موضعها. Katanya ditanya kalimat apa engkau sehingga engkau bertaubat bertahun-tahun itu, dia mengatakan saya bertaubat kepada Allah disebabkan mengucapkan kalimat alhamdulillah bukan pada tempatnya. Alhamdulillah hasanah min alhasanat, lakin قال أخبروني أن نارا التهبت في السوق وأحرقت الدكاكين فلما قربت من دكاني انطفأت وانحرقت البقية فقلت الحمد لله فتذكرت أني لم أحزن على المؤمنين وفرحت لنفسي دونهم فأنا أستغفر من هذه الكلمة. Secara zahir kalimat alhamdulillah adalah merupakan zikir kepada Allah.
Akan tetapi ketika dilafazkan oleh Imam Junaid ibn Muhammad, yang mana ketika itu berlaku satu kejadian kebakaran di sebuah pasar, di mana Imam Junaid ibn Muhammad mempunyai kedai di pasar itu. Api yang lahap dan membakar kedai-kedai di sekelilingnya, sampai api itu menghampiri kedainya Junaid ibn Muhammad. Api itu terpadam dan dia mengatakan alhamdulillah, disebabkan oleh kerana kedainya terselamat, maka dia pun terfikir pada akhirnya, aku gembira dengan kedai aku terselamat, mengucapkan alhamdulillah, dan aku tidak sedih dengan kedai-kedai orang-orang beriman yang terbakar dengan api tersebut, maka aku ucapkan kalimat itu bukan pada tempatnya. فإذا كانت هذه أمثلة توبة الصفوة من تابع التابعين، فكيف بتوبة التابعين؟ فكيف بتوبة الصحابة؟ فكيف بتوبة الأنبياء؟ Kalau ini adalah satu contoh daripada taubatnya seseorang yang mengikut kepada golongan, mengikut kepada para sahabat dan juga Rasulullah. Kalau ini contohnya saja taubat seperti ini, golongan orang yang seperti beliau, apatah lagi mereka golongan orang-orang tabi'in, apatah lagi golongan para sahabat yang bertaubat kepada Allah, tentunya lebih tinggi taubat mereka. وقد مر الجنيد بنفسه يوما على سائل وهو شاب يسأل في الطريق فقال فخطر بقلبه دون أن يتكلم لو كان قوة هذا في الكسب والسعي خير من أن يسأل الناس. Maka Imam Junaid ibn Muhammad juga yang satu hari berjalan, lalu berjumpa dengan seorang anak muda yang meminta-minta kepada beliau. Lalu terdetik di dalam hatinya satu kata-kata yang tidak terungkap melalui lisan, mengatakan bahwasanya andai anak muda ini menggunakan kekuatannya untuk bekerja dan tidak meminta-minta kepada orang lain. فلما رجع إلى بيته فنام رأى ذلك المسكين جاء به ممدودا ميتا وقيل له كل لحمه فقد اغتبته. Maka ketika ia kembali ke rumahnya dan tertidur, bermimpi, dilihatkan dalam mimpinya anak muda tadi yang datang meminta-minta, digambarkan seakan-akan sudah meninggal dunia dan diletakkan di hadapan Al-Junaid ibn Muhammad dan dikatakan kepadanya, makanlah kamu daripada daging saudaramu ini, sesungguhnya engkau tadi telah mengumpat tentangnya. قال سبحان الله إنما كانت خطرة ببالي فقيل له مثلك لا يسمح له بمثل هذا. Maka dikatakan kepadanya, ini tadi hanya sekedar lintasan saja di dalam hati, bagaimana sampai berlaku demikian? Maka dikatakan kepada Junaid ibn Muhammad, seperti engkau tidak sepatutnya mempunyai lintasan hati seperti ini. ولضرورة التوبة لكل أحد قال الأصفى الأطهر الأنقى سيدنا محمد توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة وفي رواية 100 مرة. Oleh kerana kedudukan daripada pentingnya taubat ini, seorang yang termulia dan juga tersuci yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertaubatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya saya bertaubat setiap hari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. وقد أجمعت علماء الأمة على قبول التوبة من جميع الذنوب حتى أكبرها وأشدها وهو الشرك بالله وما جاء الاختلاف إلا في ذنبين اثنين. Ulama semua bersepakat bahwasanya semua taubat bila mana dilakukan oleh orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan dikabulkan oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa apapun juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya, kecuali mereka para ulama berselisih faham tentang dua dosa yang adakah diterima atau tidak. الذنب الأول قتل المؤمن بالتعمد. Dosa yang pertama adalah membunuh kepada orang beriman dengan sengaja. ومع ذلك فالأصح أنه يجب عليه التوبة وتقبل منه إذا شاء الله وصدق فيها. Walaupun dikatakan juga kepada orang yang melakukan demikian itu diperintahkan untuk bertaubat, yang mungkin harapannya adalah akan diterima taubatnya oleh Allah. وإنما جاء الاختلاف في هذا الذنب لعظمة حرمة الدم عند الله. Berlakunya perbezaan para ulama tentang dosa ini adalah disebabkan oleh karena perbuatan itu cukup besar dan bernilai di sisi Allah bila mana dilanggar. وفي الحديث لو اجتمع أهل السماوات والأرض على سفك دم رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار.
Di dalam sebuah riwayat dinyatakan kalau penduduk langit dan penduduk bumi semua berpakat untuk membunuh kepada satu orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan campakkan semua mereka itu ke dalam api neraka. وقال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عيني آيس من رحمة الله. Di dalam riwayat yang lain dia katakan bahwasanya barang siapa yang membantu orang lain untuk membunuh walaupun dengan sepotong kalimat, maka dahinya akan tertulis orang yang putus harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. ومن لطيف ما ورد فيها ما جاء عن ابن عباس أنه كان في مجلس فجاء السائل يسأل هل للقاتل توبة. Seseorang datang kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan menanyakan soalan, adakah orang yang membunuh itu boleh diterima taubatnya? فقال نعم. Dijawab olehnya, ya. فذهب السائل وجاء آخر في نفس المجلس يسأل هل للقاتل توبة فقال لا. Maka kemudian orang yang bertanya tadi pergi dan datang orang lain bertanya soalan yang sama, adakah si pembunuh itu boleh diterima taubatnya? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. فقال الحاضرون بعد أن ذهب السائل الثاني عجب يا ابن عم رسول الله السؤال واحد والجواب مختلف. Maka orang-orang yang ada di sekeliling Sayyidina Abdullah bin Abbas merasa hairan akan jawaban yang diberikan, soalannya sama akan tetapi jawabannya berbeza. فقال أما الأول فقد سألني وقد وقع في قتل فيريد أن يتوب ففتحت له الباب بينه وبين ربه حتى لا يعيث في الأرض فسادا ولا يبعد. Katanya yang pertama tadi yang bertanya sudah melakukan pembunuhan itu dan menyesal dan ingin kembali kepada Allah. Maka saya memberikan jawaban untuk membuka harapan kepadanya dan kembali kepada Allah agar supaya dengan kesungguhannya bertaubat akan diterima taubatnya oleh Allah. وأما الثاني فقد رأيته يسألني فتفرست أن خاطره يحدثه بقتل أحد بينه وبينه مشكلة فيريد يسأل هل توبة فقلت لا حتى لا يوقع نفسه في العار والنار. Adapun yang kedua bertanya kepada aku tentang soalan yang sama, aku melihat orang ini telah menanamkan keinginan untuk membunuh kepada orang lain yang ada masalah antara dia dengan orang itu, maka saya jawab kepadanya tidak boleh untuk saya menghalang kepadanya daripada tergelincir kepada api neraka. فذهبوا تتبعوا الرجلين فوجدوهما كما قال الثاني كان بينه وبين ابن عمه مشكلة وتحدثه نفسه بقتله. Maka mereka yang hadir itu ingin memastikan berita yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, didapati yang pertama memang betul sudah membunuh dan menyesal, adapun yang kedua ada masalah dengan sepupunya yang ingin membunuh kepada sepupunya, yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas tidak boleh. وبهذا تعرف الأمانة في الفتوى والمسؤولية في العلم. Dengan demikian kita dapat menyadari bagaimana amanah di dalam memberikan jawaban dan memberikan fatwa dan menyampaikan ilmu. ولو كل من عرف طرف مسألة أفتى فيها. Bukan semua orang yang hanya tahu sedikit daripada ilmu dan sedikit permasalahan dia boleh jawab sesukanya. حتى صرنا في الزمان ما نرى أكثر تلاعبا بشيء من التلاعب في الدين. Sehingga kita di zaman kita sekarang ini menyaksikan dan melihat permainan dan orang yang menganggap remeh-temeh itu terlalu dinampak perbuatan mereka di dalam menganggap remeh-temeh dalam hal ehwal agama. في الصباح فتوى وفي المساء فتوى تناقضها. Kita lihat pagi ada mengeluarkan fatwa, lalu petang ada fatwa yang melawan fatwa yang pagi. وفي اليوم الثاني يناقض الاثنتين. Yang hari esoknya akan keluar fatwa balik yang menolak dua-dua fatwa yang semalam. ويقوم ظرف اجتماعي أو سياسي فتكون فتوى فيتغير الظرف فتتغير الفتوى. Disebabkan berlakunya kepentingan pribadi atau kelompok ataupun politik sehingga fatwa itu boleh berubah untuk memihak kepada orang tersebut atau kelompoknya. لا ابتغاء وجه الله ولكن تبعا للهوى. Tidak mencari ridha Allah dalam fatwa, akan tetapi mengikut kepada hawa nafsunya. لقد راعى ابن عباس حال السائل وشانه بينه وبين الله. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam kejadian ini memerhatikan keadaan si penanya untuk dijadikan antara si penanya itu tidak menyalahi hubungannya dengan Allah. فالعالم شفيق على الأمة خائف عليهم من غضب ربهم.
Orang yang alim itu mesti menanamkan kasih sayang kepada umat manusia dan takut kepada Allah untuk menjerumuskan manusia. ناصح لهم فيما بينهم وبين خالقهم. Menasehati kepada mereka untuk mereka berbuat baik kepada Tuhannya. ومثل هذه الواقعة ما وقع للإمام الشافعي رضي الله عنه. Seperti ini juga kejadian berlaku kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. بينما هو جالس جاءه سائل يسأله هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته في نهار رمضان وهو صائم؟ Satu hari ketika beliau sedang duduk, datang seseorang dan bertanya kepada Imam Syafi'i, bolehkah seorang lelaki mencium kepada istrinya di tengah hari bulan Ramadan sementara ia berada dalam keadaan berpuasa? فقال سيدنا الإمام الشافعي نعم. فذهب فجاء آخر يسأل نفس السؤال قال لا يجوز. Maka dijawab oleh beliau, ya boleh. Kemudian setelah orang itu pergi, datang orang lain bertanya soalan yang sama, dijawab oleh beliau tidak boleh. فسأله الجالسون كيف اختلف الجواب والسؤال واحد. Maka orang yang hadir di sekeliling Imam Syafi'i bertanya, bagaimana soalannya sama tapi jawabannya berbeza juga. قال أما الأول فرجل شائب عليه آثار التقى ما يؤديه التكبير إلى محرم فقلت له يجوز. Yang pertama bertanya adalah orang yang sudah tua dan nampak orang itu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin dengan jawaban yang saya berikan tidak akan menjerumuskan orang itu kepada perkara yang dilarang oleh Allah. قال أما الثاني فشاب حديث عهد بزواج لا يؤمن عليه فقلت له لا. Adapun yang kedua adalah orang yang masih muda dan baru saja berkahwin, maka khawatir kalau diiyakan akan terjerumus kepada perkara yang dilarang kepada mereka orang berpuasa, maka dijawab oleh Imam Syafi'i tidak boleh. ومن هذا المعنى ما جاءنا في الصحيح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan seperti ini juga yang kita melihat kejadian yang berlaku dalam hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنه وهو راجع من مزدلفة يريد الوصول إلى منى وقفت امرأة خثعمية تسأله. Ketika dalam perjalanannya beliau daripada Muzdalifah menuju ke Mina, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan soalan. وكان راكب وراءه على الجمل ابن عمه الفضل بن العباس. Yang ketika itu baginda Rasulullah sedang membonceng anak saudara atau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Fadl ibn Abbas. ولما كانت تخاطب النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إليها وتنظر إليه. Maka ketika perempuan itu bertanya kepada baginda Rasulullah soalan, Nabi menyaksikan bahwasanya kedua-dua, yakni Fadl bin Abbas melihat kepada perempuan itu dan perempuan itu menatap kepada sepupu Nabi itu. فأدار يده إلى رأس الفضل ولواه إلى الشق الثاني. Maka Nabi memegang kepada kepala Al-Fadl ibn Abbas dan memalingkan kepada arah yang lain untuk tidak menatap kepada perempuan itu. فلما قضت السؤال ومضت أطلق رأس الفضل. Maka setelah perempuan itu bertanya dan dijawab soalannya dan pergi, barulah Fadl bin Abbas wajahnya dipalingkan lagi oleh Nabi ke depan. وكان عمه العباس يلاحظه. Ketika itu bapak Fadl yaitu Abbas menyaksikan perbuatan Nabi. فجاء العباس إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لويت عنق ابن عمك. Kata Sayyidina Abbas mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau palingkan wajah kepada anak bapak saudaramu? قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. Dijawab oleh Nabi, saya melihat anak muda, laki-laki dan perempuan yang saling menatap, saya tidak merasa aman daripada tipu muslihat syaitan saat itu ke atas keduanya. وعالج المشكلة بالحركة البسيطة بلا صياح ولا فوضى. Diselesaikan masalah itu dengan satu gerakan yang cukup sederhana dan biasa dengan memalingkan sahaja tanpa ada teriakan ataupun menengking. ألا وإن التوبة نعمة الله الكبرى على جميع المؤمنين. Ketahuilah bahwasanya taubat itu adalah nikmat yang besar dari Allah kepada orang-orang yang beriman. وفي بيان عظمتها ذكرها الله في القرآن أولا لنبيه ثم للصحابة.
Oleh karena kemuliaan taubat itu, Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk nabinya, lalu setelah itu untuk sahabatnya. فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya Allah telah memberikan taubat kepada nabi dan juga kepada muhajirin dan juga kepada golongan Ansar dan yang mengikut kepada mereka dalam satu peperangan yang dinamakan peperangan yang begitu mengancam dan mencabar. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. Yang mana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berlaku kepada hati dan perasaan mereka kecenderungan untuk melanggar kepada perintah Allah. ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. Maka Allah menganugerahkan kepada mereka taubat agar supaya mereka bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ثم ذكر الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 orang yang tidak hadir dalam peperangan Tabuk. كانوا قادرين على الخروج مع رسول الله فلم يخرجوا. Mereka pada hakikatnya mampu ikut bersama dengan Rasulullah dalam peperangan itu, akan tetapi mereka tidak ikut. فلما رجع النبي وأخذ المنافقون يعتذرون إليه قرروا ألا يعتذروا بكذب أبدا وأن يعترفوا بذنبهم ليستغفر لهم رسول الله. Baginda setelah kembali daripada peperangan Tabuk, ramai daripada mereka orang-orang munafikin yang mengedepankan alasan kepada Rasulullah. Mereka yang bertiga itu enggan untuk berdusta kepada Rasulullah. Kenapa tidak ikut? Seperti mana kaum munafikin berdusta. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة وقال حتى ينزل الله فيهم وحيا. Maka Nabi SAW mengetepikan 3 orang tadi itu yang tidak ikut tanpa ada uzur. Nabi mengatakan tunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أمر الناس أن يعتزلوهم ولا يكلموهم. Maka Nabi ketika itu memerintahkan kepada semua kaum mukminin untuk tidak seorang pun daripada mereka bercakap kepada 3 orang itu. وما كان عند نبينا مكان يسجن فيه الناس طول أيام حكمه. Dan kebiasaan Nabi SAW tak punya tempat untuk meletakkan mereka di tempat itu untuk tidak bercampur dengan orang lain, maka mereka hidup bersama dengan yang lain. إذا احتاج أن يستوثق من أحد من الكفار الحربيين يأمر بربط بسارية في المسجد. Terkadang kalau ada orang kafir harbi yang ingin ditahan karena tak ada tempat nak menahan mereka, diletakkan di tiang masjid karena tak ada tempat. فيطلق عند إرادة الحاجة ويحضر له الطعام والشراب. Bila mana orang yang ditangkap tadi ingin buang hajat, maka akan dilepaskan, dihantarkan di tempat yang dia nak buang hajat, lepas itu dikembalikan dan diikat balik. Bila mana tiba waktu makan, akan dihidangkan makanan dan demikian seterusnya. ولم يحتاج إلى أن يخصص غرفة ولا أن يبني بناء للسجن. Sehingga tidak perlu untuk disediakan bilik khas untuk memenjarakan orang yang bersalah ataupun nak membuat bangunan yang besar yang namanya bangunan itu penjara. فهل رأيت دولة في تقدمها وارتفاعها ونموذجها الأعلى مثل هذه الدولة؟ Adakah kamu melihat sebuah negara yang maju, yang modern, mempunyai sistem seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW terhadap mereka yang melakukan kesilapan dan kesalahan? الدول التي تدعي التقدم في زماننا يتعرض بعض السجناء عندهم لأتعاب وشدائد. Mereka yang mendakwa sebuah negara yang maju dan kuat masih menghadapi permasalahan kepada mereka yang dipenjarakan di dalam penjara mereka sendiri. لكن دولة النبي والخلفاء الراشدين محتاجة إلى أن تبني سجنا. Akan tetapi kerajaan Rasulullah dan juga para khulafa ar-rasyidin dalam kepimpinan mereka tidak memerlukan kepada penjara untuk memenjarakan mereka orang yang bersalah. هي الدولة المتقدمة. Itu yang sebenarnya sebuah negara yang maju. هي الدولة المتطورة. Itu adalah negara yang berkembang. هي التي لم يأتي بعدها مثلها. Yang tidak ada yang lebih baik daripada negara yang seperti ini sistemnya. فلما مضت 50 ليلة نزلت التوبة على 3 من الله في القرآن. 50 hari berlalu tak seorang pun bercakap kepada 3 orang ini, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran.
وقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. Allah berfirman dan ceritakan tentang 3 orang yang tidak ikut dalam peperangan. فلما نزلت آية توبتهم تسارع الصحابة إلى تبشيرهم بالتوبة لما يعلمون من قدر التوبة. Sehingga ketika ayat turun yang memberitahukan kalau taubat mereka itu telah diterima oleh Allah, as-sahabah bersegera menuju ke rumah 3 orang itu untuk memberitahukan berita gembira ini disebabkan oleh karena cukup mulianya taubat itu dari Allah. حتى لما أقبل كعب بن مالك على النبي قال تبسم في وجهه. Maka salah seorang daripada mereka yang diterima taubatnya bernama Ka'ab bin Malik, ketika datang setelah turun ayat itu kepada Rasulullah, maka Ka'ab datang kepada Nabi, Nabi senyum kepadanya. وقد كان قبل نزول التوبة لا يلتفت إليه. Yang mana ketika ayat taubat itu belum diturunkan, Nabi tak pandang pun kepadanya. قال حتى أدخل إليهم وأسلم فأقول هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام علي أم لا. Sehingga kata Ka'ab bin Malik, saya ini sebelum turunnya ayat itu datang ke majlis tempatnya Nabi, mengucapkan salam, saya tengok mulut Nabi, bergerak jawab salam saya atau tidak. قال وأجلس فأسارقه النظر فرأيته إذا التفت إليه أعرض عني فإذا أعرضت التفت إلي ونظر إليه. Saya duduk di sebuah tempat bersama dengan Nabi, saya ingin dipandang oleh Nabi. Kalau saya pandang kepada Nabi, Nabi akan alihkan mukanya daripada saya. Bila mana saya tidak pandang kepada Nabi, Nabi hadapkan matanya kepada saya dan begitu seterusnya. كان يرحمه بالإقبال عليه رأفة به وكان يرحمه بالإعراض عنه ليقوى في التوبة. Beliau Nabi itu ingin menunjukkan kasih sayangnya kepadanya dengan dipandang agar supaya dirinya itu tidak menjauhkan diri daripada Nabi. Dan ketika Nabi mengalihkan pandangannya daripada beliau Ka'ab bin Malik untuk diberikan kekuatan agar supaya dirinya tetap dengan cara pendidikan Nabi, dengan diparingkannya supaya dia kuat dalam azamnya untuk kembali kepada Allah. قال فلما كان يوم التوبة تبسم في وجهي وقال لي أبشر يا مالك بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. Maka ketika aku datang setelah turunnya ayat penerimaan taubat itu dan Nabi senyum kepada aku, maka kata baginda Rasulullah mengatakan kepadaku, terimalah berita gembira pada harimu yang amat bahagia ini, yang tidak ada hari yang terlebih indah dan bahagia dan mulia kepada engkau melebihi kemuliaannya hari ini untuk engkau. تعرف عظمة التوبة ومنزلتها. Tahu kedudukan daripada taubat yang begitu tinggi di sisi Allah. خير يوم مر عليك من يوم ولدتك أمك. Kamu tahu daripada mula kamu lahir tu sampai sekarang hari yang paling mulia adalah sekarang. Tahukah kamu itu maknanya? قال قلت بشارة منك يا رسول الله أم من الله. قال بل من الله تعالى. Maka dikatakan oleh Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, adakah ini adalah berita gembira yang engkau sampaikan kepada aku atau ini berita gembira yang datang daripada Allah? Maka Nabi menjawab, berita itu datang daripada Allah. ونحن نسأل الذي جعل ذاك اليوم خير يوم لكعب أن يجعل هذه الليلة من خير الليالي لنا. Kita ingin merayu kepada Allah di mana pada hari terbaik bagi Ka'ab itu diterima taubatnya oleh Allah. Kita ingin merayu pada hari ini, malam ini, untuk dijadikan hari ini hari terbaik bagi kita juga bila mana kita diterima taubat kita oleh Allah. يتوب علينا فيها توبة الصدق. Dan akan memberikan kepada kita anugerah taubat yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah. نصوحا. Taubat yang semurni-murni taubat. قال أهل العلم والتوبة النصوح إذا جمعت الشروط فقبولها مقطوع به لقول الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. Ulama mengatakan bahwasanya taubat yang benar-benar itu bila mana dipenuhi syaratnya untuk bertaubat, pasti taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dialah Allah yang akan menerima taubat siapa orang yang bertaubat. وراس التوبة ندم القلب على ما صدر من الذنب. Pangkal daripada taubat itu sendiri adalah kesungguhan di dalam hati dan juga penyesalan daripada perbuatan dosa yang dilakukan. وسر هذا الندم معرفة عظمة الذي عصيته وخالفت أمره. Kenapa mesti kita menyesal kalau kita ingin bertaubat?
agar supaya kita kenal keagungan, kemurnian, kesucian zat yang kita berdosa kepadanya. فعلى قدر ما تعرف من عظمته تخاف من الذنب وترجع إليه. Sebesar pengetahuan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan enggan untuk bermaksiat kepada Allah dan akan meninggalkan semua yang dilarang. وهنا أحد الفوارق بين المؤمن والمنافق. Dan di sini ada perbezaan antara orang beriman dan orang munafik. كلما ذكر المؤمن ذنبه زاد خوفه وندمه وألمه. Setiap kali diingatkan kepada orang beriman akan dosanya, akan semakin risau, takut, gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. وربما ذكر المنافق ذنبه وافتخر به. Akan tetapi orang munafik bila mana diceritakan akan perbuatan dosanya mereka tidak akan mempedulikan dosanya itu. وقال أهل العلم والفرح بالذنب إثمه أعظم من فعل الذنب نفسه. Para ulama mengatakan bahwasanya orang yang gembira dengan dosa yang dilakukan, perbuatan gembira itu lebih besar dosanya di sisi Allah berbandingkan dosa yang dilakukannya itu. فإن الذنب يصدر من المؤمن ومن الصادق ومن غيرهما ولكن لا يصدر الفرح بالذنب إلا من نفاق أو كفر. Karena apa? Karena dosa itu terkadang dilakukan oleh orang yang beriman, orang munafik dan orang lain berkongsi dalam perbuatan dosa, akan tetapi merasa gembira dengan perbuatan dosa itu tidak akan melakukan demikian kecuali orang munafik. لأن فيه الاستخفاف بعظمة الله جل جلاله. Karena tindakan gembira dengan dosa itu adalah satu perenganan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. ثم إن هناك أسبابا تعظم شان التوبة في توسعة قبولها عند الله. Dan di situ ada cara-cara yang perlu diambil untuk kita mendapatkan kabulnya taubat dari Allah Subhanahu wa فمن taala. ذلك أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين. Di antaranya adalah hendaklah seorang yang bertaubat itu berwudu lalu salat 2 rakaat. ومن ذلك أن يتصدق. Di antaranya juga adalah bersedekah. ومن أعظم ذلك ما ذكر الله في حق نبيه فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. Dan yang terpenting sekali adalah seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang maksud daripada firman Allah, dan bila mana mereka itu melakukan zalim kepada diri mereka sendiri yaitu dosa, mereka datang kepada engkau. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Mereka yang zalim itu datang kepada engkau, memohon ampun kepada Allah, dimintakan ampun oleh Rasulullah. Mereka yang berdosa itu pasti akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha merahmati. وقد ذكر الإمام النووي في الأذكار والإمام ابن كثير في التفسير قصة العتبي. Diceritakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang kisah seorang yang bernama Al-Imam Al-Utbi. وذلك أنه كان في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أعرابي يزور النبي. Ketika itu Al-Imam Utbi berada di bilik makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu datang ke seorang menziarahi kepada Rasulullah. فسمعه يقول اللهم إنك قلت ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وقد جئت إلى نبيك مستغفرا وسائلا من نبيك أن يستغفر لي فاغفر لي. Orang yang datang menziarahi Nabi itu mengatakan, "Ya Allah, aku mendengar di dalam Al-Quran akan firman-Mu yang Engkau menyatakan. Maksud daripada firman itu ketika mereka berbuat zalim, berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri, kemudian datang kepada Engkau, yakni kepada Rasulullah, dan memohon ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh Rasulullah. Saat ini saya datang dengan dosa yang saya lakukan kepada Nabi yang Kau perintahkan aku untuk datang kepadanya, untuk meminta kepada Nabi ini memohonkan ampun untuk saya." فولى فأخذت العتبي سنة فرأى النبي مقبلا عليه يقول قم يا عتبي فالحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. Maka seorang yang datang tadi setelah datang dan pergi, Al-Imam Utbi ketika itu didatangkan dengan perasaan mengantuk lalu tertidur, melihat di dalam tidurnya mimpi kepada Rasulullah, dan Nabi memberitahukan kepada Utbi, "Bangkitlah kamu dan kejarlah kepada badui itu dan bagi tahu kepadanya kalau Allah sudah ampunkan dosanya." وقد ذكر
بعض أهل العلم والتاريخ قصة تشبهها عن بعض الصالحين بالمدينة المنورة. Diceritakan juga oleh para ulama dan ahli sejarah tentang kisah dan kejadian yang serupa ini di Madinah Al-Munawwarah. قال كنت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أعرابي فقال هذه الكلمات. Saya satu hari berada di bilik Rasulullah, di makam Rasulullah, yang kemudian datang seseorang badui menziarahi dan mengeluarkan kata-kata saat itu. قال اللهم هذا نبيك وأنا عبدك والشيطان عدوك. Katanya mengatakan, ya Allah, ini di hadapan saya adalah nabimu, saya adalah hambamu, di luar sana syaitan musuhmu. فإن تغفر لي يفرح نبيك وينجو عبدك ويحزن عدوك. Dia mengatakan, kalau engkau Allah ampunkan saya, akan gembira nabimu, akan selamat hambamu, dan akan susah hati musuhmu. وإلا تغفر لي يحزن نبيك ويهلك عبدك ويفرح عدوك. Tapi kalau engkau tidak ampunkan aku, maka nabimu sedih, aku akan celaka, dan musuhmu syaitan itu akan gembira. وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عبدك وتفرح عدوك وتهلك عبدك. Dan engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha suci untuk menggembirakan musuhmu yaitu syaitan, menyusahkan dan menyedihkan nabimu yaitu Nabi Muhammad, dan mencelakakan aku yang aku ini adalah hambamu. Mustahil engkau berbuat demikian. قال فنعس ذلك الصالح فرأى النبي مقبلا قال يقول له قل للأعرابي أن الله غفر له بحسن مسألته. Maka orang yang ada dekat dengan makam Nabi itu tertidur dan dalam tidurnya bermimpi melihat Rasulullah dan memberitahukan kepadanya, bangkitlah kamu dan kejarlah kepada orang itu, bagi tahu bahwasanya Allah sudah mengampunkan dosa orang tersebut dengan bijaknya orang itu di dalam meminta kepada Allah. ونحن نسأل الله أن يفرح قلب نبيه بالتوبة علينا. Dan kita ingin juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menggembirakan Nabi Muhammad dengan menerima taubat kita. وأن ينجينا بالتوبة من البلاء في الدنيا والآخرة. Dan kita ingin memohon kepada Allah untuk menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan kita daripada azabnya Allah. وأن يحزن عدوه بتحقيق توبتنا أجمعين. Dan kita juga ingin agar supaya Allah menyedihkan musuh Allah dengan Allah menerima taubat kita kepada Allah. لقد دعانا الغني عنا لأن نتوب إليه. Beliau Allah Subhanahu wa taala yang telah memanggil kepada kita untuk bertaubat kepadanya. فما عذر من أغفل دخول هذا الباب بعد فتحه. Alangkah lalainya seseorang itu tidak mengindahkan untuk kembali kepada Allah setelah pintunya dibuka. فنستغفر الله من جميع ما يعلمه الله. Kita memohon kepada Allah agar supaya Allah ampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan yang hanya diketahui oleh Allah. ونستغفر الله كما يحبه الله. Dan kita memohon ampun kepada Allah dengan permohonan ampun yang disukai oleh Allah. في صحيفة كل واحد منا تقصيرات ومخالفات وسيئات إن غفرها الحق تبارك وتعالى نجونا وقد يبدل منها ما يبدل إلى حسنات. Di dalam catatan amalan perbuatan kita tertulis banyak daripada amalan-amalan salah dan silap dosa yang dilakukan oleh kita sendiri, yang kalau kita bertaubat kepada Allah pada malam hari ini akan dihapuskan oleh Allah. Tak cukup daripada itu, akan digantikan sebanyak dosa yang dihapus dengan kebaikan dari Allah. ولو بقي ذنب واحد لم يغفره ولم يتجاوز عنه قل لي كيف تلقاه. Kalau dalam catatan amalan itu ada satu dosa saja, satu saja yang belum diampunkan oleh Allah, bagaimana Anda akan berhadapan dengan Allah nanti? كيف تقابله؟ Bagaimana Anda akan menghadap kepada ما Allah? تجيب إذا سألك عن هذا الذنب؟ Apa yang akan Anda jawab kepadanya kalau ditanya tentang dosa itu? ولقد كان بعض الصالحين يقول يا ربي وسوءتاه وخجلتاه وإن عفوت. Kata seorang orang yang alim mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, alangkah malunya aku untuk berhadapan dengan Engkau ketika aku berjumpa dengan Engkau walaupun Engkau ampunkan semua dosa aku. العفو فضل منك ولكن كيف أنا أقابلك وقد عصيتك.
Maaf itu pemberian daripada engkau, wahai Allah, kepada aku. Akan tetapi bagaimana aku nak menghadap dengan perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. ومن عظيم فضله أنه أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد الذي جاء له الولد. Di antara kemuliaan taubat itu, Allah amat gembira kepada orang yang bertaubat kepada Allah lebih daripada gembiranya seorang ibu ketika setelah melahirkan bayi itu. وأفرح من الضال الذي ضل عليه أعز شيء في ماله ثم وجده. Lebih gembira daripada seseorang yang kehilangan barangan yang bekalan dalam perjalanannya yang hilang lalu dijumpai gembira. Allah lebih lagi gembira dengan taubat hamba. وأفرح من الظامئ الذي اشتد عليه العطش ثم وجد الماء. Allah lebih gembira dengan taubat hamba lebih daripada seorang yang kehausan lalu jumpa air. Allah lagi gembira. الله أفرح بتوبة عبد من هؤلاء. Allah lebih gembira dengan taubat hamba lebih daripada semua yang disebutkan tadi. فكيف ترون هذا الرب؟ Bagaimana anda melihat kepada كيف Tuhan لا ini? نتوب إليه؟ Bagaimana kita tidak mahu كيف bertobat لا kepada نرجع Allah? إليه؟ Bagaimana kita tidak mahu kembali kepada أنت Allah? المحتاج إليه. Engkau perlu ya kepada Allah. أنت القادم غدا عليه. Engkau akan jumpa dengan أنت Allah satu hari الواقف nanti. بين يديه. Engkau akan diberdirikan di hadapan Allah nanti. أنت المسؤول يوم Engkau القيامة. akan disoal di hadapan Allah nanti. فأعد هذه الساعة اليوم تقوم الساعة. Persiapkan untuk semua itu di sini untuk berhadapan nanti dengan Allah di sana. تب توبة الصدق Taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, بالندم الحقيقي dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, بالعزم الأكيد لا تعود إلى المعصية. dengan keazaman yang mantap untuk tidak kembali kepada maksiat itu. يا ربنا عيوننا تب عليها. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau untuk menerima taubat perbuatan dosa mata-mata kami, فلا تستحل النظر إلى الحرام باقي العمر. sehingga mata ini tidak akan lagi melihat nyaman melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan selama aku ini hidup. ولا تنظر إلى مسلم بعين احتقار. Jangan melihat kepada seorang muslim dengan pandangan hina. ولا تنظر إلى الدنيا بالتعظيم والإكبار. Jangan melihat kepada keduniaan dengan pandangan memuliakan dan mengagungkan kepada dunia. يا رب تب على أبصارنا هذه Ya Allah, terimalah taubat mata-mata kami ini, حتى تتهيأ لرؤية وجه نبيك في القيامة. sehingga Engkau layakkan mata ini untuk menatap kepada wajah Nabi-Mu nanti di hari kiamat. وتتهيأ لرؤية الجنة Dan juga mata ini layak untuk melihat syurga-Mu وللنظر إلى وجهك الكريم. dan untuk melihat kepada wajah-Mu yang maha mulia. وتب على أسماعنا. Ya Allah, berilah taubat kepada pendengaran kami. لا نتنصت لقول قوم يكرهون سماع حديث. Jadikan telinga ini tidak mahu untuk mendengar perkataan orang yang orang itu tak mau kata-katanya didengar oleh kami. ولا نسمع بها الآلات المحرمة. Dan jadikanlah telinga ini tidak mahu untuk mendengar alat-alat yang ولا diharamkan. الأغاني الماجنة والكلمات البذيئة. Dan juga tidak mahu untuk mendengarkan lagu-lagu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ولا taala. نستمع بها إلى الغيبة والنميمة. Dan jadikan telinga ini tidak mahu mendengar kepada ghibah, mengumpat dan juga kalimat-kalimat untuk mengadu domba orang lain. حتى نسمع كلام أنبيائك في القيامة. Sehingga telinga pendengaran ini layak untuk mendengar kata-kata para nabi-Mu nanti. ونسمع الملائكة تبشرنا من عند الغرغرة. Sehingga pendengaran ini pun juga dapat mendengar berita gembira daripada para malaikat yang membawa berita gembira ketika ruh akan berpisah daripada kami. ونسمع كلامك لنا يوم القيامة بالعفو والتفضل علينا. Dan telinga ini, pendengaran ini layak untuk mendengar firman-Mu nanti di hari kiamat dengan maaf yang Engkau berikan kepada kami melalui pendengaran ini. فإن من عبادك في القيامة من لا تنظر إليه ولا تكلمه. Sesungguhnya di antara hamba-hamba-Mu nanti di hari kiamat ada golongan yang tidak melihat kepada Engkau dan tidak diajak berbicara oleh Engkau. ومنهم من تبت عليه فإذا أردت تذكيره ببعض ذنوبه نشرت عليه كنفك فلا يسمع حتى الملائكة ما تقول له. Dan di antara hamba-Mu juga nanti yang akan diberdirikan di hadapan-Mu ya Allah, ketika Engkau menyoal kepadanya, Engkau jadikan penghalang kepadanya untuk tak seorang pun mendengar dan melihat soalan-Mu kepada hamba-Mu itu. فإذا قلت لها تذكر يوم كذا في مكان كذا يوم عملت كذا وكذا ظن أنه يهلك. Maka akan diingatkan oleh Allah kepadanya, kamu ingat dahulu ketika di dunia hari ini, jam ini kamu berbuat seperti ini dan kamu bersembunyi daripada semua manusia. ثم تلقنه حجته.
kemudian ditalkinkan kepadanya akan hujjah bukti yang kalau dia berbuat. فيقول يا ربي ألم تغفر لي؟ Kemudian orang itu akan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, bukankah engkau ampunkan aku? فتقول بلى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك قم فادخل الجنة برحمتي. Maka dijawab oleh Allah kepadanya, ya aku ampunkan kepadamu dan aku tutup perbuatan dosamu di dunia dan aku pun tutup dosamu di saat ini, masuklah kamu ke dalam syurga. فإذا أردت تقول له ادخل الجنة برحمتي رفعت الكنف حتى يسمع الملائكة وأهل الموقف قم فادخل الجنة برحمتي. Ketika Allah menyeru kepada hamba itu untuk masuk ke dalam syurga, dibuka tirai itu oleh Allah sehingga semua makhluk melihat kepada hamba tersebut dan mendengar firman Allah kepada hamba itu, bangkitlah kamu daripada sini dan masuklah kamu ke dalam syurga. من رحمتك به ما أسمعتهم العتاب ولكن أسمعتهم التفضل يا وهاب. Daripada rahmatmu, wahai Allah, engkau tidak memperdengarkan kepada semua makhluk soalan-soalan kepada hamba itu, akan tetapi yang engkau perdengarkan kepada semua makhluk adalah rahmatmu kepadanya. فاجعل لنا في هذه الساعة توبة صادقة. Jadikan untuk kami pada saat ini, wahai Allah, kesungguhan di dalam bertaubat kepadamu. لا نهلك بذنب من الذنوب فنفضح يوم القيامة. Jangan engkau binasakan kami dengan satu dosa sahaja sehingga kami binasa nanti di hari kiamat. ولا نصلى نارا موقدا. Dan tidak masuk ke dalam api neraka yang menyala, ya Allah. يا أرحم الراحمين. Wahai yang maha mengasihi Ya daripada semua Arhamar yang mengasihi. Rahimin. Wahai yang maha mengasihi إن daripada semua المؤمنين mengasihi. بتوبتهم يبرزون للعالم جمال الإسلام والشريعة. Orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan menampilkan indahnya Islam ini kepada semua. وتمتلئ المجتمعات بهم أمنا وطمأنينة. Orang lain merasa aman dan selamat dengan daripada kejahatan dirinya. لأنهم يعاتبون أنفسهم بأنفسهم. Karena mereka menegur kepada diri mereka sendiri untuk tidak melakukan perbuatan yang salah. هيبة لربهم. Karena takut kepada Tuhannya. اللهم املأ قلوبنا بتعظيمك. Ya Allah, penuhilah hati-hati kami ini pengagungan terhadap dirimu. وإكبار أمرك. Dan juga membesarkan kepada perintahmu. وإجلال الرجوع والمنقلب إليك. Dan besar makna di dalam hati kami, arti kembalinya kami kepadamu. وهيئنا لساعات مقبلة علينا. Dan ini adalah merupakan hari di mana kita akan datang kepadanya. أولها ساعة الغرغرة وخروج الروح من الجسد. Yang pertama kali akan menjadi sebab kita berjumpa dengan Allah adalah bila mana ruh sampai kepada ketenggorokan. لا يلحقنا فيها شوم ذنب. Tidak ada yang akan mengasihi kami pada saat itu. فتزيغ قلوبنا. Sehingga maka bersihkanlah dosa kami, wahai Allah. أو ينزع عنا الإيمان. Ataupun boleh dicabut iman pada saat itu. اجعلها ساعة حسن خاتمة. Jadikan saat itu adalah masa Ij'alha untuk mendapatkan husnul sa'ata khatimah. husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan saat itu husnul khatimah. اجعلها ساعة حسن خاتمة. Jadikan saat itu husnul khatimah untuk kami, ya Allah. والساعة الثانية عند الوضع في القبور. Yang kedua adalah saat kita diletakkan di dalam kubur. آنسنا فيها. Berikan ketenangan kepada kami di dalamnya. ووسع مدخلنا. Luaskan tempat masuknya kami واجعل dalam kubur. قبورنا رياضا من رياض Jadikan الجنة. kubur kami bahagian daripada taman syurga. يا ربي والساعة الثالثة إذا نادى المنادي ليقوم فلان بن فلان للعرض على الله. Yang ketiga adalah bila mana diseru nanti di hari kiamat, hendaklah fulan bin fulan bangkit untuk menghadap kepada Allah. فلا يغادر منا أحد. Maka janganlah engkau hampakan kami nanti, ya Allah. وكل مكلف ينادى باسمه. Semua akan dipanggil sesuai dengan namanya di dunia. فيقوم بين يدي الرب. Akan berhadapan di hadapan Tuhannya. العليم بكل شيء. Yang maha mengetahui ke atas segala sesuatu. القادر على كل شيء. Yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. فارحمنا في تلك الساعة. Rahmati kami saat ارحمنا itu. في تلك الساعة. Rahmati kami saat itu. تحنن علينا في تلك الساعة. Rahmati kami saat itu, ya Allah. وأكرمنا في تلك الساعة. Ampunkan kami saat itu. واكتب لنا الفوز فيها. Tulislah kami dalam golongan orang حتى berjaya. ينادي المنادي لقد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. Perdengarkan kepada kami seruan bahwasanya sesungguhnya fulan bin fulan sudah diberi kebahagiaan dan tidak akan celaka selama-lamanya. والساعة الرابعة إذا نصب الميزان.
Masa yang keempat adalah bila mana seseorang itu ditempatkan di atas timbangan. ثقل موازين حسناتنا. Ya Allah, beratkan timbangan amalan baik kami. ثقل موازين حسناتنا. Beratkan amalan timbangan baik kami. والساعة الخامسة إذا نشرت الصحف. Dan masa yang kelima adalah bila mana diberikan catatan amal perbuatan manusia. ترمى من قبل العرش يصل كل كتاب إلى صاحبه. Akan dilemparkan daripada arsy catatan itu untuk diterima oleh semua orang-orang yang beramal yang catatannya ada. من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم بشماله. Ada di antara mereka yang menerima kitab dengan tangan kanan dan ada pula dengan tangan kiri. اذكرنا بالرحمة في تلك الساعة. Rahmati kami saat itu. وأعطنا كتبنا بأيماننا. Berikan kepada kami kitab kami dengan tangan kanan. والساعة السادسة إذا نصب الصراط على متن جهنم. Masa yang keenam adalah bila mana dibentangkan jembatan di atas jahanam yang dinamakan sirat. وأمرنا بالمرور عليه. Dan kita akan diperintah untuk lalu dalam jembatan itu. فلا يكون المرور إلا بالإيمان والعمل الصالح. Dan tidak akan mungkin dapat melepasi jembatan itu kecuali dengan iman dan amal saleh. فثبت أقدامنا في تلك الساعة. Ya Allah, kuatkan kaki kami untuk melintasi jembatan itu. اجعلنا نمر مع خير جماعة. Jadikan kami dalam golongan orang-orang bersama في dengan orang baik lalu زمرة di atas نبي sirat itu. الشفاعة. Bersama dengan baginda Rasulullah pemberi syafaat. حتى ندخل معه الجنة. Sehingga masuk syurga bersama dengannya. فإنه أول من يدخله. Sesungguhnya beliaulah orang pertama masuk syurga. وننزل معه في قصورها. Dan akan duduk dalam syurga di فإنه istana-istananya. أول من ينزلها. Sesungguhnya beliau orang pertama akan masuk ke dalamnya. اليوم سألناك لذاك اليوم. Kami saat ini meminta kepadamu ya Allah untuk hari itu nanti. فاستجب لنا في ذاك اليوم ولا تخيبنا في ذاك اليوم. Ya Allah, terimalah permohonan kami pada saat itu, jangan engkau hampakan kami saat itu. أنت عدتنا. Engkau adalah tempat kami kembali. أنت ملاذنا. Engkau adalah tempat kami berlindung. ومن يغفر الذنوب إلا الله. Siapa yang mengampuni dosa selain Allah? ما لنا غيرك لسيئاتنا. Kami tidak punya sesiapa pun juga ما selain لنا Engkau. سواك لذنوبنا. Tidak ada siapa yang boleh لا mengampunkan أحد dosa kecuali ينقذنا من أهل Engkau. الأرض ولا من أهل Tidak ada السماء siapa yang boleh إلا إن membinasakan kami رحمت يا kecuali رحيم. Engkau tempat kami kembali إلا ya إن Allah. غفرت يا Kecuali bila غفور. mana Engkau ampunkan ya ربنا Allah. ظلمنا Ya أنفسنا. Allah, kami zalim kepada diri ربنا kami. ظلمنا Ya أنفسنا. Allah, kami zalim kepada ربنا diri kami. ظلمنا أنفسنا. Kami zalim kepada وإن diri لم kami. تغفر لنا وترحمنا Kalau Engkau tidak لنكونن من ampunkan dosa kami, الخاسرين. maka kami golong orang-orang يا yang من rugi. لا رب لنا Ya Allah, سواه. Tuhan kami. يا من لا إله لنا Tiada غيره. Tuhan bagi kami مغفرتك kecuali Engkau. الواسعة Pengampunanmu yang luas ya Allah. وتجاوزك العظيم Maafmu yang luas dan besar. ومسامحتك الكبيرة. Maafmu yang besar untuk kami إنك ya Allah. عفو تحب العفو فاعف عنا. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf. بيض صحائفنا الليلة. Bersihkan sahabat-sahabat بيض kami. صحائفنا الليلة. Bersihkan dosa-dosa لا kami, تبقي ya Allah. فيها سيئة. Jangan kau tinggalkan لا satu تبقي dosa فيها pun. ذنبا. Jangan kau tinggalkan لا satu تبقي dosa فيها pun. خطيئة. Jangan kau tinggalkan satu dosa pun. لا تبقي فيها معصية. Jangan kau tinggalkan satu dosa pun يا ya Allah. الله Ya Allah. اغفر يا غفور. Ampunkan اغفر kami, يا wahai Maha غفور. Pengampun. Ampunkan اغفر kami. يا غفور. Ampunkan kami ya Allah. وأصلح لنا جميع الأمور. Sebaikkanlah واشرح segala لنا urusan kami. الصدور. Perluaskanlah dada kami. ولا تخزنا يوم البعث والنشور. Di hari kami يا memohon kepadamu ya Allah. الله. Ya Allah. ونسألك أن تمد هذه المغفرة لوالدينا Berikan pengampunanmu kepada orang-orang tua kami ولمولودينا dan kepada generasi setelah kami, ولأصحابنا sahabat-sahabat kami, وقراباتنا famili-famili kami, وجيراننا jiran-jiran kami, وأهل الحقوق dan علينا orang yang berjasa يا kepada ربي kami, وللمؤمنين dan juga والمؤمنات kepada kaum mukminin dan والمسلمين mukminat, kaum والمسلمات muslimin dan لا muslimat. تدع منا أحدا إلا غفرت Jangan kau له biarkan dosa, melainkan إلا kau ampunkan, سامحته melainkan kau maafkan, إلا تجاوزت عنه melainkan kau hapuskan, إلا عفوت عنه melainkan engkau يا maafkan. عفو يا غفور Wahai yang maha يا pemberi maaf. الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا Ya الله Allah.
وبتوبتك على النبي والذين هاجروا ونصروه تب علينا. Dengan anugerah taubatmu kepada nabimu dan orang-orang yang berhijrah di jalanmu, engkau anugerahkan taubat itu juga kepada kami. وحققنا بحقائقها قبل انصرافنا من مجمعنا. Sempurnakan taubatmu kepada kami sebelum kami bersurai daripada majlis ini. يا من يقبل التوبة عن عباده. Wahai zat yang menerima taubat daripada hambanya. يا من يفرح بتوبة عبده. Wahai zat yang gembira dengan taubat hambanya. أنت القائل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hambaku, sesungguhnya engkau berdosa kepada aku siang dan juga malam. في الحديث القدسي. Ini dalam hadits Qudsi. وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Sementara aku adalah Tuhan yang mengampunkan dosa, mintalah ampun kepada aku ampunkan kamu. نستغفرك إنك كنت غفارا. Kami mohon ampun kepadamu, sesungguhnya engkau maha pemberi ampun. اللهم وأصلح شؤوننا والمسلمين. Ya Allah, berikan kebaikan kepada segala urusan kami dan kaum muslimin. وانظر إلى أهل سنغافورة وادفع البلايا عنهم. Berikan pemberianmu yang besar kepada أهل penduduk شرق Singapura dan آسيا juga وأهل muslimin. آسيا Dan juga semua negeri di Asia berikan وبقية kebaikan. قارات الأرض. Angkat semua balak daripada mereka. فانظر إلى المؤمنين. Oh, pandanglah dengan pandangan rahmat نظرة kepada orang تزيل beriman. العناء. Pandangan yang mengangkat kesusahan عنا وتدني المنى. dan memberikan pemberian. منا وكل الهنا نعطاه. Dan juga semua pemberian yang engkau baik kami في كل mendapatkannya. حين. Di dalam يا dunia dan أرحم akhirat. الراحمين. Wahai yang maha يا pengasih. أرحم الراحمين. Wahai yang maha يا pengasih. أرحم Wahai yang الراحمين. maha pengasih. نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد. Kami mohon kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad untuk kami dan juga aku berlindung kepada engkau daripada segala keburukan yang Nabimu berlindung kepadamu dari perkara وأنت keburukan itu. المستعان وعليك البلاغ. Engkau adalah tempat kami merayu dan memohon dan engkau sudah يا menyampaikan. تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. برحمتك يا أرحم الراحمين. وبشر الفاتحة لأرواح المتقدمين في هذا المسجد والسعين له بالخير والدينا واد الحاضرين وموتانا وموتاهم موتى المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السيد عباس يرتب الفاتحة. السيد عباس يرتب الفاتحة. وإن لم تغفر يا دافع البلاء الله منكم. تقبل الله منكم. راجي
رسول الله سلام علي يا رفيع الشان والدرج رسول الله سلام علي يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت سكين ليس متجا إلى السرج ومريدنا أنت عميد قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام علي يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام علي يا رفيع الشان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, saya mewakili Majlis Sultan dan sekalian mereka yang telah menjayakan majlis ini, terutama sekali dan khususnya para pegawai dan sukarela Masjid Sultan dan majlis selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga di kalangan penganjur MHDS dan juga majlis Rasulullah dan juga kumpulan Revamp dan juga sekalian yang telah menjayakan majlis ini. Mudah-mudahan berkat majlis ini dan sekalian para habaib dan orang-orang saleh, Allah menjadikan ini sebab untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga semua syarikat dan individu yang telah memberi sumbangan tenaga ataupun kewangan ataupun makanan kepada majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan memperkenankan segala hajat kita. Dan beberapa pengumuman sebagai penutup. Pertama-tama sekali kami memohon maaf kerana jadual Habib yang sangat-sangat suntuk. Sesungguhnya beliau maghrib tadi baru sahaja mendarat di lapangan terbang dan malam ini juga akan kembali berangkat daripada lapangan terbang. Dan juga di belakang masjid, di kawasan yang bertentangan dengan restoran Minang, ada jualan kitab-kitab ataupun terjemahan-terjemahan kitab Habib Omar yang anda boleh beli di sana. Dan juga insya-Allah pihak MHDS bersama-sama Ustaz TM Fauzi dan juga Masjid Al-Amin akan menganjurkan acara Maulid ataupun majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula 6 suku petang pada hari Sabtu ini 21 hari bulan November bertempat di Masjid Al-Amin, Teluk Belanga. Sekalian hadirin dan hadirat dijemput hadir dan juga sekalian asatizah jemputan dan yang hadir dijemput untuk menghadiri jamuan di bangunan Annex Building bersebelahan Masjid Sultan. Dan sekali lagi kami mengakhiri mengucapkan terima kasih ke atas sekalian hadirin dan hadirat yang telah menjayakan acara ini. Mudah-mudahan segala doa dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. الله بريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد. في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. الله بريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد. في ليالي المولد مولد الهادي سلاما أنت للأجيال نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد. مولد الهادي سلاما أنت للأجيال نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد. في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. الله وبريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد. في ليالي المولد عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وسهت بين العباد طلعة الهادي الأمين. عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وسهت بين العباد طلعة الهادي الأمين. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد. في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو
يبدو بمعاني أحمدي الأديار تشدو ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول لكم بشرى إجابة والقبول من المولى واسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاتبعتم واتصلتم وكان الوصل فائدة الوصول لكم بشرى إجابة والقبول من المولى واسطة الرسول إجابة والقبول من المولى واسطة الرسول